Maka kadang-kala kita terperangkap dengan berbagai ilusi, berbagai kemahuan dan keinginan, hingga akhirnya ramai kita yang merasa bahawa aku mesti mendapat kedudukan itu dan kedudukan ini. Sebab itu Umi nak ingatkan tajuk ini Umi bawa kerana kita nak mengingatkan diri kita ni sebenarnya siapa. Okey. Sebab itu kita katakan kedudukan, kepimpinan itu adalah merupakan satu daripada anugerah Allah. Satu daripada anugerah Allah. Walau kalau kamu kejar macam mana pun kalau kamu kejar, sama ada jalan putih tu jalan hitam, atau jalan lurus tu jalan bengkok, kalau tidak ada campur tangan Allah, kita tidak akan mampu untuk memiliki apa yang kita impikan. Maka sekali lagi mari kita sama-sama mengangkat diri, melihat ke dalam diri apa agak yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dan bagaimana kita menggunakan anugerah-anugerah yang sudah Allah bagikan atau anugerahkan kepada kita setakat ini. Maka kalau kita kata kita ada anugerah umur, maka Allah akan tanya ke mana umur kamu gunakan. Kalau Allah anugerahkan kita harta, akan ditanya dua soalan, dari mana kamu dapat hartanya, bagaimana kamu membelanjakan hartanya. Ini juga sangat berat untuk dijawab. Kalau anda diberikan, kita katakan kesihatan, kita akan ditanya ke mana waktu sihat yang kamu ada. Kalau kita diberikan masa muda, masa berkreasi ataupun kita kata masa berkerjaya, Allah akan tanya apa kamu buat semasa kamu ada kerjaya, apa kamu buat semasa kamu ada kuasa, apa kamu buat semasa kamu jadi pemimpin. Maka sekali lagi mari kita melihat bahawa tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma. Sebab itu kalau kita mengingat balik kemarin yang kita pernah kongsikan, menatap ataupun kita membaca ayat-ayat Allah yang terbentang, ini pernah sebut juga daripada surah Al-Mu'minun ayat 115. Okey. Maka apakah kamu mengira? Ini Allah kata pada kita. Apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja? Adakah kamu kira kamu datang sini nak senang-senang aja? Adakah kami bawa kamu ke dunia ini untuk jadi apa? Adakah hanya untuk berhibur? Adakah hanya untuk makan? Adakah hanya untuk nyakit hati orang? Adakah sekadar nak duduk di bumi saja? Sekadar nak memenuhi masa saja? Ini soalan paling besar. Allah hantar kita dengan matlamat. Allah hantar kita dengan ukuran yang tepat. Kamu hidup banyak ni, rezeki kamu banyak ni, kamu mati umur ini dan sebagainya, tidak akan berganjak. Ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi, kalau kita diberi kesempatan untuk masih berada di dunia ini, merupakan kesempatan paling mahal. Maka kalau boleh kesempatan ini tidak boleh terbazir, kata orang, ataupun terbiar berlalu walaupun 1 minit, walaupun 1 saat. Bermakna sekali lagi, Allah kira waktu saat, Allah kira waktu minit, Allah kira waktu jam. Sebab itu Allah pesan pada kita, Nabi juga pesan pada kita, okey? Kalau kamu buat baik walaupun sebesar zarah, artinya sebesar kalau kita kata zarah tu sebenarnya tak boleh tengok lagi pakai mata biasa. Dia harus ditengok dengan mikroskop. Maka kita katalah kalaulah buat baik sebesar biji sawi pun, Allah tetap akan balas. Tapi sebaliknya, kalau kamu buat jahat ataupun buat menentang Allah, walaupun sebesar biji sawi, tetap dibalas. Ini tujuannya apa? Allah nak bagi tahu kita, sekecil mana pun kalau kamu buat salah, tetap ada balasan. Sekecil mana pun kamu buat baik, tetap ada hadiah. Ini yang kita nak mendorong kita sebagai motivasi kepada kita. Kita duduk di sini ni sebagai apa? Kita nak duduk di sini berapa lama? Apa benda yang kita nak kumpul? Mana yang benda yang kumpul tu nak bawa balik, atau benda yang kumpul tu untuk tinggal semua? Ataupun kita kata aku nak jadi apa, nak duduk di dunia ni lama-lama ni. Patutnya dah pencen ni mati terus je. Contoh kata orang muda-muda, dah pencen-pencen tak payah sibuk lagi lah bagi kami pula. Contoh. Maka sekali lagi, setiap orang mukmin itu akan ditanya setiap saat umurnya, setiap saat kesihatannya, setiap saat hartanya, setiap saat ilmunya. Kamu dah belajar macam-macam ilmu, kamu pakai ilmu itu ke mana? Aku bagi kamu kemewahan, aku bagi kamu harta, aku bagi kamu rumah, aku bagi kamu kereta. Kamu guna untuk apa?
Okey, sebab itu kalau kita mendengar kita katakan kereta simpanan ataupun kereta apa kita kata collection Sultan Brunei yang 400 ke 4 buah kereta saja. Itu collectionnya. Dia jalan pakai kereta kerajaan je pun. Contoh, kita akan ditanya Allah nanti, kamu yang buat collection banyak-banyak, simpan kereta banyak-banyak ni, kamu nak buat apa? Setiap harta kamu akan ditanya dan diminta bertanggungjawab. Kalau inilah kita ingat, insya-Allah lah kita tidak jadi orang yang paling tamak. Orang yang merasa bahawa dengan kuasa yang saya ada, saya boleh buat apa yang saya hendak, saya boleh cari apa yang saya mahu, saya boleh kumpul apa yang saya inginkan. Jangan. Maka sekali lagi, mari kita melihat ke dalam diri setakat ini, di umur ini, di saat ini, di ketika ini. Apa yang sudah kita bekalkan untuk persediaan kita ke sana dan apa yang sudah kita kumpulkan untuk tinggal di sini. Di sini tinggalnya sekejap, tetapi di sana tinggalnya sangat lama. Jadi kita tengok apa yang kita kumpul setakat ini. Adakah yang kita kumpul ini banyak untuk ditinggal ataupun yang kita kumpul ini banyak untuk dibawa? Kalau ini kita jadikan persoalan, maka kita tidak sempat untuk nak sewenang-wenangnya. Kita tak sempat nak buat benda-benda remeh-temeh ni. Okay? Sebab itu sekali lagi, benda remeh-temeh maknanya benda yang tidak mendekatkan kita dengan Allah. Kalau kita kata remeh-temeh, kan dia tidak boleh jadi bekal untuk sampai ke akhirat. Kalau buat hanya sekadar untuk dunia, memenuhi cita rasa dunia, bermakna kita jadi hamba dunia lagi, belum lagi hamba Allah. Maka sekali lagi, mari kita melihat ke dalam diri. Sejauh mana kita jadi hamba dunia, sejauh mana kita menjadi hamba harta, sejauh mana kita menjadi hamba Allah, sejauh mana kita menjadi hamba akhirat. Okey, ini persoalan-persoalan besar yang kita nak angkat dalam diri kita. Jangan tanya orang lain. Jangan sibuk dengan hal orang lain. Orang lain orang punya hal. Bukan kita punya hal. Tapi uruslah diri kamu dulu. Betulkan diri kamu dulu. InsyaAllah orang yang di sekitar kamu akan nampak kesannya. Kita kadang-kala jadi pemimpin sibuk ataupun jadi orang yang berkuasa, jadi orang yang ada apa kita kata, ada kedudukan, sibuk mencari keburukan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tetapi dia lupa dia nak menyemak keburukan dan kesalahan dirinya sendiri. Sebab itu pemimpinnya tidak berkesan.